Okey, hari ni kita akan belajar tentang sukatan kecenderungan memusat. Okey, cikgu akan start dengan 3 benda iaitu mode, median dan juga mean. Okey, cikgu tulis kat sini. Mode, median dan juga mean. Okey, pertama sekali awak kena faham iaitu apa itu mode. Mode ialah nilai yang paling tinggi. Manakala median nilai yang berada di tengah-tengah. Yang berada di tengah. Okey, macam mana tu? Okey, cikgu tunjuk sini. Okey, jika nilai kekerapan awak adalah genap. Okey, nilai kekerapan sekejap nilai kekerapan adalah genap, kita akan gunakan formula iaitu n plus 1 over 2. Jika nilai kekerapan ganjil, nilai kekerapan adalah ganjil, kita guna formula n plus 1 over 2 dan n over 2. Okey, ini ada formula dia. Okey, untuk mean pula. Okey, mean tu apa? Mean Okey, untuk mean, apa itu mean? Okey, mean adalah jumlah nilai data bahagi, okay, cikgu tulis kat sini, jumlah nilai data bahagi bilangan data. Okay, ini adalah untuk set data. Okay, bagi jadual kekerapan perwakilan data, kita gunakan hasil tambah data darab kekerapan bahagi jumlah kekerapan. Okey, jumlah kekerapan. Okey, ini adalah untuk jadual kekerapan perwakilan data. Jadual kekerapan perwakilan data. Jadi ketiga-tiga ni awak kena tahulah, mode, median dan juga mean. Ini adalah formula-formula yang awak perlu guna untuk buat latihan. Okey, sebagai contoh formula, okey, cikgu highlightkan. Formula ni formula mean, saya tambah jumlah kekerapan. Okey, pertama sekali kita tengok tentang mode, iaitu mode, macam cikgu dah cakap tadi, mode adalah nilai yang paling tinggi. Ataupun awak boleh tengok nilai yang paling banyak awak jumpa. Okay, sebagai contoh, cikgu awak boleh buka muka surat 247 buku teks. Kita tengok contoh 1, iaitu soalan A, nyatakan mode bagi setiap set data berikut. Okey, kita ada soalan A, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. Okey, apakah mode dia? Kita dah tahu
mode adalah nilai yang paling tinggi ataupun nilai yang paling banyak kita jumpa. Okay, nilai yang paling banyak kita jumpa dalam soalan A ni adalah 4. Jadi 1, 2, 3. Jadi 4 yang paling banyak kita jumpa. So jawapannya adalah 4. Okay, kita tengok pada soalan B. M, N, L, M, L, P, L, L, P. Okay, huruf mana yang paling kita banyak jumpa? Okay, kita kira, iaitu huruf L. Kita kira huruf L. 1, 2, 3, 4. Okay, jadi huruf L adalah paling banyak kita jumpa. So L adalah mode dia. Seterusnya kita masuk soalan C, iaitu kopi, teh, kopi, kopi, susu, teh, susu, teh. Okey, di mana yang kita boleh dapat paling banyak jumpa? Okey, kita boleh tengok iaitu kopi dan teh. Kita kira kopi dan teh. Kopi 1, 2, 3. Teh pula 1, 2, 3. Manakala susu hanya ada 2. Okey, kita tengok soalan D. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, mana yang paling kita banyak jumpa? Jadi tak ada. Jadi bila tak ada, dia tak ada mood. Okey, seterusnya kita tengok soalan, kita tengok tentang median. Okey, apa itu median? Okey, median adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Kita tengok nilai yang berada di tengah-tengah. Okey, macam mana tu? Okey, bila jumlah kekerapan awak dapat genap, okey, purata dua nilai data di tengah-tengah. Okey, jika ia dapat ganjil, nilai data di tengah-tengah. Maksudnya kalau untuk genap kita akan bagi 2, manakala nilai data di tengah-tengah. Kalau untuk ganjil, nilai data dia ada di tengah-tengah. Okey, awak boleh susun data berikut mengikut tertib menaik atau menurun. Okey, kita tengok contoh. Contoh 2. Di data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid ke sekolah setiap hari. Tentukan median. Jadi kita ada RM5, RM8, RM3, RM7 dan RM5. Jadi awak susun semua ni ikut tertib menaik. Kita susun. Okay, dia kata kat sini susun ikut tertib menaik. Jadi tandakan data di tengah-tengah. Macam mana? Okey, mana di tengah-tengah? 5 adalah data di tengah-tengah. Jadi median ni adalah 5. Okey, seterusnya contoh 3. Data di bawah menunjukkan jumlah bilangan gol pasukan seladang dalam 10 permainan. Tentukan median. Okey, dia nak cari median. 4 dia ada 1, 5, 1, 1, 4, 2, 5, 1, 4, 4. Okey, awak susun dia mengikut tertib menaik. Okey, kita tengok tertib menaik. Okey, selepas itu kita tandakan data yang di tengah-tengah, iaitu 2 dan juga 4. Okey, bila dah dapat 2 dan juga 4, dia punya tengah-tengah, kita kira dia punya purata 2 nombor. Jadi 2 tambah 4 bahagi dengan 2. Dapat jawapan 6/2. Kita boleh kecilkan dan jawapan terakhir adalah 3. Jadi median adalah 3. Okey, dia kata kat sini, satu kaedah lain untuk menentukan median adalah dengan cara penghapusan dari kiri ke kanan secara berpasangan, menaik atau menurun. Okey, kita tengok contoh soalan 4. Okey, dia kata tentukan median bagi setiap set data berikut. Okey, dia kata dia soalan A. Okey, kita susun 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 9. Okey, kita susun dia punya ikut tertib menaik. Okey, macam mana kita nak guna cara penghapusan? Okey, kita just cross saja dari kiri dan kanan. Okey, 1 dengan 9, 2, 7, 2, 6, 3, 4. Jadi 4 di sini adalah dia punya median. Okey, untuk soalan B pula, dia bagi set data. Kita susun data mengikut tertib menaik. Jadi kita cross 21, 28, 21, 27, 23, 25. Yang di tengah-tengah adalah 24 dan 24.
Jadi kita hitungkan dia punya purata nombor, iaitu 24 tambah 24 bahagi dengan 2. Jawapannya adalah 24. Okey, dalam median juga kita ada genap atau ganjil yang saya sebut awal-awal tadi, iaitu untuk perwakilan data. Okey, untuk median, jika jumlah kekerapan yang awak dapat adalah genap, okey, ianya akan menggunakan formula seperti berikut, iaitu purata data pada kedudukan ke n/2 dan n/2 plus 1 tutup kurungan. Okey, jika jumlah kekerapannya adalah ganjil, data pada kedudukan ke menggunakan formula n plus 1/2, iaitu data pada kedudukan ke n plus 1/2. Okey, kita tengok contoh 5. Okay, jadual menunjukkan masa yang diambil oleh 11 kumpulan murid untuk membina model roket. Okey, tentukan median bagi jadual kekerapan ini. Okey, kita kirakan jumlah kekerapan yang ada. Okey, ini adalah jumlah kekerapan. Kita kirakan 1 tambah 6 tambah 3 tambah 1. Jawapan dia adalah 11. Okey, 11 ini adalah nombor ganjil. Okey, jika nombor ganjil, apa formula boleh kita guna untuk cari dia punya median adalah, kita tengok pada sini. Okey, ganjil guna formula n plus 1/2. Masukkan dalam data. Okey, kalau awak nak tahu, n ni adalah jumlah kekerapan. Okey, bila dah masukkan data ke 6 kita dapat. Okey, seterusnya lepas kita dapat data ke-6, kita boleh kita kena buat dia punya kedudukan data. Okay, kita tengok pada jumlah kekerapan dia adalah 11. Okey, kita buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, pada kekerapan 1, kita akan start pada nombor daripada 1. Pada kekerapan 6, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 sehingga 7 adalah kekerapan bagi 6. Okay, kita start lepas tu kekerapan bagi 3. 1, 2, 3. Jadi 8 sampai 10 ada kekerapannya adalah 3. Okay, untuk 11 pula kekerapan dia 1. Jadi okey, dia punya sini 1. Okey, dia kata data ke-6. Bila data ke-6, dekat mana antara data ke-6? Antara 2 sehingga 7. Okey, jadi 20 adalah dia punya median. Okay, kita ambil yang atas bukan ambil dia punya yang bawah ni. Okey. Okey, seterusnya, okey, jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12 kumpulan murid dalam aktiviti pasukan Persatuan Bahasa Melayu. Okey, kita kirakan dia punya kekerapan. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1. Dapat jawapan 12. Okey, jawapan dia adalah 12. Okey, kita tengok. 12 adalah nombor genap. Kalau nombor genap, kita guna formula apa? N plus 2, n/2 dan n/2 plus 1 tutup kurungan. Buka kurungan, tutup kurungan. Okey, kita akan dapat jawapan purata data dia adalah data ke 6 dan 7. Okey, seterusnya kita dapat data ke 6 dan juga 7. Macam saya buat tadi, kita dia punya kekerapan ada, jumlah kekerapan ada 12. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, untuk masa 10 minit kekerapan dia 2. Kita tengok 1, 2. Jadi 1 sehingga 2 kekerapannya adalah 2 bagi 10 minit. Untuk 20 minit pula 4. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi 3 sehingga 6 kekerapannya adalah 4. Okey, untuk minit yang ke-30 kita ada 5.
1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7 sehingga 11, kekerapan dia adalah 5. Jadi 12, kekerapan dia adalah 1. Okey, kita dapat data ke-6 dan juga data ke-7. Okey, kita ambil yang atas, iaitu dia punya minit, 20 dan juga 30, di mana data ke-6 dan data ke-7 adalah di antara ni. Okey, kita ambil 20 dan juga 30. Okey, kita bahagikan dengan 2. Jadi dapatlah jawapan dia 25. Okey, seterusnya kita masuk dalam contoh 6. Okey, dia kata hitung median bagi situasi di sebelah. Plot titik menunjukkan jumlah bilangan kehadiran murid ke perpustakaan adalah 6 hari. Okey, kita tengok. Dia pakai graf plot titik ni. Okey, kita kalau nak senang kita buat dia punya table. Okey, macam mana nak buat dia punya table? Okay, kita buat dia punya hari. Okey, kita tengok hari dia. Okey, ini adalah bilangan pelajar. Okey, kita buat kotak. Tulis dia punya hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buatkan kotak. Okey. Okey, tengok pada sini. Pada hari yang pertama, kita ada 2 pelajar. 1, 2. Kita tulis kat sini 2 pelajar. Okey, pada hari kedua berapa orang pelajar? 1, 2, 3, 4. 4 orang pelajar. Pada hari ketiga, 4 orang pelajar. 1, 2, 3, 4. Pada hari yang keempat, 2 orang pelajar. 1, 2. Okey, pada hari yang kelima, 0. Pada hari yang keenam adalah 1 orang. Okey, selepas itu kita kirakan dia punya kekerapan. Okey, macam mana? 2. Okey, macam kita kirakan kekerapan dia 2 tambah 4. 2 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 0 tambah 1. Okey, jawapan kita dapat 13. Okey. Selepas itu, okey, kita tengok 13 adalah nombor ganjil. Jika nombor ganjil, kita guna formula n tambah 1/2. Okey, lepas kita masukkan dalam formula, kita akan dapat data ke-7. Okey, kat mana data ke-7? Okey, kita buat dia punya skala. Dia punya apa? Skala lah. Skala daripada mana ke mana. Okey, kita tengok. Okey, bilangan pelajar, kita tengok kekerapan adalah 13. Okey, kita tulis macam ni. 1 sehingga 2, 3 sehingga 3, 4. 3, 4, 5, 6 sehingga 6. Okey, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10 sehingga 10. Okey, 11 sehingga 12 dan akhir sekali 13. Okey, kita tengok dia kata data ke-7. Okey, kat mana data ke-7 adalah di 3. Okey, jadi median dia adalah 3. Okey, kita tengok pula mean. Okey, apa itu mean? Macam cikgu cakap tadi, mean adalah nilai jumlah jumlah nilai data bahagi dengan bilangan data. Okey, ini adalah dia punya formula. Okey, kejap. Okey, ini ada dia punya formula, iaitu mean sama dengan jumlah nilai data bahagi bilangan data. Okey, seterusnya kita ada 2, iaitu untuk yang ada jadual, kita guna mean hasil tambah data darab kekerapan bahagi jumlah kekerapan. Okay, ini ada formula dia. Okay, kita tengok soalan contoh 7. Di sini disuruh hitung purata wang janggutan yang telah dipungut oleh Haikal daripada setiap tingkatan. Okey, kita tengok kat sini dia punya
kutipan Jogerton. Kita ada RM373.50, RM424, RM363, RM485.15, RM355.10. Okey, macam mana kita nak cari min? Kita tambahkan ke semua ini. Maksud kita tambahkan ke semuanya ni, okey, dia akan jadi RM373.50 tambah RM424 tambah RM363 tambah RM485.15 tambah RM355.10. Okey, bahagi dengan bilangan data. Okey, kita tengok berapa bilangan data ada. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bahagikan dengan 5. Okey, lepas tekan kalkulator, awak akan dapat 2075 sen bagi 5, kita dapat jawapannya 415 sen. Okey, ini adalah dia punya min. Seterusnya, kita tengok contoh 9. Okey, contoh 9. Jadual menunjukkan masa penggunaan internet bagi murid tingkatan 2 Iman dalam sehari. Okey, pada 1 jam 2 orang murid, pada 2 jam 6 orang murid, pada 3 jam 11 orang murid, pada jam 4 jam 7 orang murid, pada 5 jam 9 orang murid. Okey, terusnya kita suruh hitung min data berikut dalam jadual kekerapan di atas. Okey, seterusnya kita buat dalam bentuk table. Sekarang ni kita kena gunakan hasil tambah darab kekerapan jumlah hasil tambah data darab kekerapan bagi dengan jumlah kekerapan, iaitu yang ni. Okey, macam mana awak darabkan data dengan kekerapan? Okey. Okey, kita sambung. Kita tengok contoh 9 di mana jadual menunjukkan masa penggunaan internet bagi murid tingkatan 2 Iman dalam sehari. Okay, kita tengok kat sini. Dia cakap pada waktu 1 jam 2 orang murid, pada waktu 2 jam 6 orang murid, 3 jam 11 orang murid, 4 jam 7 orang murid, 5 jam 9 orang murid. Okey, seterusnya hitung min bagi data yang diberikan dalam jadual kekerapan di atas. Okey, macam mana nak cari dia punya min? Kita guna formula hasil tambah data darab kekerapan bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, macam mana nak dapatkan data darab kekerapan? Iaitu penggunaan internet darabkan dengan bilangan murid. Okey, iaitu cikgu tulis kat sini 1 darab 2 adalah 2, 2 darab 6 12, 3 darab 11 33, 4 darab 7 28, 5 darab 9 45. Okey, selepas itu awak totalkan. Ini adalah dia punya hasil tambah. Ini adalah data darab kekerapan baru. Ini baru data darab kekerapan. Okey, selepas itu awak tambahkan semua ni. Jadi awak akan dapat 120. 120 ni adalah dia punya hasil tambah darab kekerapan. Okey, lepas itu masukkan dalam equation, iaitu dalam formula 120. Okey, bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, kat mana jumlah kekerapan? Jumlah kekerapan adalah bilangan murid. Okey, awak tambahkan jumlah, maksudnya jumlah kat sini adalah tambahkan, awak perlu tambahkan. Okey, 2 tambah 6 tambah 11 tambah 7 tambah 9. Jawapan dia adalah 35. Okey, selepas itu kita masuk dalam formula. Okey, kita akan dapat 3.43 jam. Maka min ialah 3.43 jam. Kita baca kat sini, min bagi data dalam jadual kekerapan boleh diperolehi mengira jumlah hasil darab data dengan kekerapan yang sepadan, kemudian bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, inilah formula dia. Selepas itu kita masuk kewujudan nilai ekstrim. Okey, apa itu kewujudan nilai ekstrim? Okey, nilai ekstrim ialah nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam set data. Okey, sebagai contoh, okay, tengok kat sini, kita ada masa dalam minit yang diambil oleh 7 orang murid untuk menyiapkan model poligon 3 dimensi. Okey, kita ada berapa? 5, 6, 7, 7, 8, 9, 20. Okey, antara yang berikut manakah nilai ekstrim?
Nilai ekstrim dia adalah 20. Sebab apa saya kata 20? Okey, sebab apa saya kata 20? 20 ialah nilai ekstrim kerana jauh lebih besar daripada data-data lain. Okey, nampak tak dia punya scale kat sini? Yang ni antara 1 sehingga 10. Nampak? Tiba-tiba dia sampai 20. Okey, 20 ni adalah nilai yang terbesar. Okey, seterusnya kita tengok contoh 11. Kenal pasti nilai ekstrim dalam set data di bawah. Jelaskan jawapan anda. Okey, di mana nilai ekstrim dia? Nilai ekstrim dia yang kita tahu adalah nilai terkecil dan juga nilai terbesar. Negatif 5 adalah nilai terkecil. Sebab itu ia dipilih daripada data lain. Okey, awak kena faham dia punya nilai. Okey, kosong. Saya buat macam ni. Okey, kita start daripada kosong. Daripada kosong sehingga ke sana adalah positif. Ni awak dah pernah belajar. Sampai ke sana adalah negatif. Maksudnya kecil. Ini adalah besar. Ini adalah besar. Dan ini adalah kecil. Di mana negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 adalah kecil. Maka dan seterusnya 1, 2, 3, 4 sampai 5 adalah besar. Sampai infinity. Dan ini pun sampai infinity. Okey, dia kata kat sini negatif 5. Okey, contohlah kat sini ada negatif 100. Okey, negatif 100 ni lah yang paling kecil. Kalau negatif 100 kat sini, okey, contoh saya bagi lagi. Contoh dia bagi kat sini negatif 5, negatif 100. Tak nak negatif 100. Okey, negatif 50. Okey, kat sini ada 100. Okey, kita pilih mana satu? Kita pilih dalam, dia sebenarnya satu je antara ni. Okey, sorry. Okey, contoh saya tukar ni kepada negatif 5. Macam saya cakap tadi, tukar kepada 100. 100 ni lah yang akan dia pilih. Negatif 100 ni akan dipilih. Okey, contoh kalau dia tak ada negatif, okey, dia ada 100. Okey, 100 ni lah yang akan dipilih. Sebab dia punya nilai ekstrim adalah nilai yang terkecil dan juga terbesar. Okey, dia kata, okey, apa kesan nilai ekstrim ni? Okey, kesan nilai ekstrim ni, ia dapat mengubah suatu data. Okey, kita tengok contoh macam mana dia dapat mengubah suatu data. Kita tengok contoh 12 ni. Dia kata set data di bawah ialah data wang saku yang dibawa oleh 5 orang murid ke sekolah, iaitu RM3, RM4, RM4, RM6, RM8. Okay, dia suruh hitung mode, median dan juga mean. Data berikut. Okay, tengok soalan kedua. Anda dikehendaki menggantikan RM8 dengan RM30. Kemudian cari nilai mode, median dan mean yang baru. Okey, kita cari soalan nombor 1 dulu. Okey, apa dia punya mode? Mode dia adalah RM4. Sebab apa saya kata RM4? Kita dah tahu, saya dah maklum, mode adalah nilai yang paling tinggi ataupun yang paling banyak kita jumpa. Okey, nilai apa yang paling banyak kita jumpa adalah nilai RM4. Jadi RM4 adalah dia punya mode. Okey, macam mana nak tahu median? Okey, kita tengok median. Kita guna kaedah cross. Okey, RM3 cross RM8, RM4 cross RM6. Jadi yang tengah-tengah adalah RM4. Median adalah nilai yang di tengah-tengah. Okey, apa yang di tengah-tengah tadi adalah RM4. Jadi RM4 adalah nilai dia. Okey, seterusnya cari nilai mean. Okey, macam mana cari nilai mean? Nilai jumlah nilai data bahagi dengan bilangan data. Jumlah bilangan data. Okey, di mana kita ada RM3, RM4, RM4, RM6, RM8. Bahagi dengan 5. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita akan dapat bahagi kita akan dapat RM5. Okey, seterusnya untuk soalan 2. Dia kata dia suruh gantikan RM8 dengan RM5. Okey, gantikan RM8 kepada RM32. Ini adalah dia punya nilai ekstrim. Kita tengok kesan dia apa. Okey, mode dia masih sama RM4. Median dia juga masih sama RM4 juga. Okey, yang berlainan adalah dia punya mean. Di mana, okey, kita tengok
tambah RM3, tambah RM4, tambah RM4, tambah RM6, tambah RM32 bahagi dengan 5. Kita akan dapat jawapan RM9.80. Okey, dia cakap kat sini hasil daripada pengiraan menunjukkan bahawa apabila suatu nilai ekstrim wujud dalam set data, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai min. Seperti contoh di atas, nilai min didapati berubah dengan peningkatan sebanyak RM4.80. Nampak? Manakala nilai median dan mode tidak berubah dengan adanya nilai ekstrim. Okey, seterusnya kita akan masuk 12.1.3 iaitu mengorganisasikan data bagi jadual kekerapan data terkumpul. Okey, macam mana tu data terkumpul? Okey, kita tengok contoh. Ini adalah contoh data terkumpul. Set data menunjukkan markah ujian matematik bagi 30 orang murid tingkatan 2 Zuhal dalam peperiksaan pertengahan tahun. Organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan mengikut kelas yang diberikan. Okey, sekarang ni dia dah bagi dia punya markah matematik tingkatan 2 Zuhal. Okey, ini adalah dia punya markah matematik tingkatan 2 Zuhal. Okey, sekarang dia dah bagi dah dia punya scale dia 0 sehingga 19, 20, 39 sampai 80 sehingga 99. Okey, first kita kena cari dia punya gundalan. Okey, macam mana nak cari gundalan dia? Kita tengok dekat sini dia markah 0 sehingga 19. Okey, kita cari 0 sehingga 19. Okey, kita akan tengok dia punya. Okey, macam mana? Okey, awak kena faham gundalan tu macam mana dulu. Okey, gundalan ni, okey, kita tengok. Dia kata kat sini gundalan adalah cara nak tulis gundalan. Okey, contoh kalau 6. Contoh kita tulis kat sini 6. 1 2 3 4 5 6. Okey, ni adalah 6. Kalau dia kata 7, 1 2 3 4 5 6 7. Nampak tak? 1 ni adalah 5 bersamaan dengan 5. Okey, kita tengok dia punya ni. Okey, 85 dekat skala mana? Skala 80 sehingga 99. Okey, seterusnya 58 dekat mana? 40 sehingga 59. Okey, 70. Cikgu bulatkan. Okey, 75 dekat mana? 75 dekat 60 sehingga 69. Okey. 41. Tengok kat mana? 41, 40 sehingga 59. 53 dekat mana? 40 sehingga 59. Okey, 12 dekat mana? 0 sehingga 19. Okey, 61 dekat mana? 61 dekat 60 sehingga 79. Awak buat sampailah dapat macam gini. Okey, nampak tak? Dia punya gundalan. Okey, lepas tu kita tengok dia punya kekerapan. Awak kira kekerapan ada berapa? Dalam gundalan ni ada berapa? 1, 2, 3. Kekerapan ni adalah 3. Okey, sekarang ni 5, 6. Okey, ada 6. 5, 10, 11. Okey, ada 11. 5, 6. Okey, ada 6. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey, sekarang ni ini adalah dia punya ini adalah organisasi data daripada organisasi data mengikut kelas yang diberi. Okey, ini jawapan dia. Dia kata kat sini dalam contoh di atas markah itu diklasifikasikan kepada 5 bahagian yang mempunyai selang kelas yang sama. Kat situ.